untuk latihan saja, latihan yang dalam modul page 56 hingga 59 berkaitan dengan perkadaran sampel. Okey, so yang ini ada 5 latihan. So seperti yang saya janji, saya akan buat video untuk latihan yang ni. Okey, so latihan yang ni boleh tengok dalam modul. Okey, ada 5 soalan. Okey, saya cuba terangkan dalam video ni. Okey, saya bagi jawapan dulu. Okey, kalau kamu dah cuba buat, kamu boleh cek jawapan. Kalau kamu buat lepas tu rasa stuck, boleh rujuk video ni macam mana cara nak buat. Okey, bagi nombor 1A ni, kamu akan dapat jawapan dia 0.054. B, kamu akan dapat 0.00112. Okey, bagi siapa yang dah buat boleh cek jawapan yang ni betul ke tak. Okey, bagi yang belum buat, rasa masih sama-sama lagi untuk faham, boleh tengok video ni untuk kaedah dia lah. Okey. Okey, bila kita baca soalan, kalau peratus-peratus ni, ingat tak saya cakap tu, peratus-peratus tu maksud dia soalan dalam perkadaran sampel. Sebab peratus-peratus tu adalah P. P tu adalah kebarangkalian dan P tu adalah ada dalam perkadaran sampel, yang mana P tu adalah kebarangkalian tu adalah sama dengan min. Okey, so peratus-peratus ni adalah P. So yang ni P. Okey, so 2% buah tomato di sebuah ladang dikenal pasti berpenyakit. Okey, so kalau 2% berpenyakit, lagi 98% tak berpenyakit lah. Maksudnya yang tu Q. Okey, so bila kita tahu P, kita akan tahu Q. Okey, so hitung kebarangkalian bagi satu sampel 400. So, maksudnya yang ni N. Okey, so kita senaraikan dulu. Langkah 1, kita senaraikan dulu kita punya maklumat. Okey, so maklumat kalau yang peratus tu dia adalah P. Okey, P tu adalah kebarangkalian lah. Kebarangkalian tomato tu untuk rosak, untuk berpenyakit tu adalah 2%. Okey, so 2% kita akan tukar kepada perpuluhan lah. So 2 bahagi 100 sama dengan 0.02. Dan P min dia tu sama dengan P, di mana P tu adalah 0.02. Lepas tu kita ada N. N sama dengan 400. Okey. So seterusnya langkah 2, kita kena cari dia punya ralat piawai ataupun sisihan piawai. Okey, di mana formula dia adalah sisihan piawai P1 tolak P bahagi dengan N ataupun PQ. Okey, tak nak guna mana-mana pun tak kisah. So P1 tolak P bahagi dengan N. So P kita dah ada maklumat dekat atas ni 0.02 darab dengan 1 tolak 0.02. Okey, so N adalah 400. Okey, yang ni cara nak kira dalam kalkulator. Selesaikan kat dalam ni, bagi dapat jawapan dulu baru punca kuasa. So kamu akan dapat dekat sini 0.007. Okey, so kita dah jumpa ralat piawai dia, barulah langkah 3 kita selesaikan apa kehendak soalan. So selesaikan. Okey, so selesaikan untuk soalan A. A dikata kebarangkalian. So kebarangkalian P bagi satu sampel 400 pokok yang berpenyakit itu adalah kurang daripada 1%. So kurang. So perkadaran sampel dia adalah kurang daripada 1%. Okey, yang ni dia tak ada atau, so dia lebih kecil saja. Kalau dia kata kurang atau 1%, barulah lebih kecil dan sama dengan. Okey, so kita dapatlah macam ni. Supaya dapat macam ni 1% tu kita kena tukar dalam perpuluhan. So 1 bahagi 100 lah. So dia akan jadi P1 bagi 100, kamu akan dapat 0.01. So dah sampai sinilah, baru kita akan buat pembentulan keselanjaran. Pembentulan ataupun kita buat
plus minus ralat dia tu. Ralat perkadaran sampel. So di mana formula dia kita ikut dia punya tanda ni lah. Okay, kalau formula tu boleh tengok dalam muka surat 54. Okey, yang ni. So yang ni dia adalah lebih kecil. So bila lebih kecil kita akan guna yang nombor 4. Di mana perkadaran sampel A tolak 1 bahagi dengan 2. So kita kena tolak. So ikut saja formula dia. So dekat sini saya tulis kecil dekat sini. P A tolak 1 2 N. So kat sini tolak. Okey. So P, so A ni adalah 0.01 lah, 0.01 tolak dengan 1 2 darab N. N adalah 400. Okey. So P, okay, yang ni guna saja kalkulator. So yang ni bagi kira yang bawah ni 2 darab 400 darab 800, 1 bagi 800, dapatkan jawapan ni. Lepas tu barulah 0.01 tolak answer dia. Yang ni kamu akan dapat 0.00875. Okey, dah sampai step sini kita akan tukar. Kita akan tukar P kepada Z. Di mana formula dia adalah P tolak min bagi dengan sisihan P lawan. Okey, so tukar P. So Z ni teruskan jadi P pun. P ni teruskan jadi Z. So yang ni formula dia. Kadar sampel 0.00875 tolak dengan min. Min tadi adalah 0.02. Terus yang awal tadi yang kita dah cari siap-siap tadi 0.007. Okey. So yang ni sama juga guna bantuan kalkulator. Kamu akan dapat negatif 1.607. Okey. So bila dah sampai sini, maksudnya step yang sama lah yang kita dah belajar awal-awal dulu. So yang ni kita akan lukis graf untuk kita baca dalam table lah berapa. So kita lukis. So yang ni negatif. So negatif belah kiri lah. So negatif 1.607. Okey, lebih kecil. So daripada palang ni dia lebih kecil. Okey, so bila kita dapat graf macam tu kita akan pantul. So bila kita pantul yang ni jadi positif. So yang ni akan jadi duduk sebelah kanan lah kan. Okey, so yang ni adalah step yang kita dah belajar dulu lah ni. So sepatutnya kamu tak ada masalah kat sini. So bila kita pantul dia akan jadi macam tu lah. Okay. So dia akan jadi positif dan yang ni akan jadi lebih besar. Okay. So dia akan jadi PZ, lebih kecil dia akan jadi lebih besar, positif akan jadi negatif jadi positif. So barulah kita boleh baca dalam table. Terima kasih. Okay, so kita baca dalam table. Okay. Okay, so table. So kita tengok 1.6. So kita tengok 1.6 dekat sini. Lepas tu yang ketiga ni kosong. Okay, so dia adalah dekat 0.0548. So tolak dengan dia punya ralat dia ni 7. So tolak ni 7 dari 7. So pergi dekat 1.6 tadi 7 tu dia bertembung dekat 7. So 7 tu maksudnya 7 saja kat belakang ni lah 0.0007. So pastikan dia punya titik tu sama lah. Pada sini ada 4 nombor, kat sini pun ada 4 nombor. So 7 tu kat belakang sekali lah. Okay. So tolak kamu akan dapat 0.0541. So dapat jawapan untuk A. Okey, soalan B. Soalan B dia kata lebih daripada. So kat sini pun tak ada perkataan atau. So lebih daripada tu maksudnya dia lebih besar sahaja.
So, kita akan buat dalam bentuk P kebarangkalian perkadaran sampel dia lebih daripada 4%. Okey. So, sama macam tadi, yang ni dia kita akan start langkah 3 teruslah sebab langkah 1 dekat langkah 2 ni adalah maklumat yang sama sebab datang daripada soalan yang sama kan. Okey. So yang ni peratus kita akan tukar dalam perpuluhan dululah. Okey, so yang ni 4 bahagi 100 kamu akan dapat 0.04. Okey, so selepas tu dekat sini kita akan buat plus minus ralat perkadaran sampel. Okey, so kita tengoklah dekat formula dia, kalau dia lebih besar dia kena tambah ke dia kena tolak. Lebih besar, okey, dia kena tambah. Okey, tengok formula dalam muka surat 54 ke 55 ni. Okey, so yang ni dia lebih besar saja, so kita kena tambah. So kita tambahlah. Okey, so tambah P perkadaran sampel tambah 0.04 tambah dengan 1 bahagi 2 darab N. 2 darab N dia tu N adalah 400. Okey. So dekat sini hanya guna bantuan kalkulator saja untuk selesaikan dapat nilai yang ni. 1 bahagi dengan 800, 0.04 tambah dengan answer ni kamu akan dapat 0.04125. 0.04125. So kat sini kita akan buat step tukarlah P tukar kepada Z. Itu formula dia. P kita akan tukar kepada Z, which is formula dia perkadaran sampel tolak min bahagi dengan sesihan piawai. Okey. So, kita tolaklah. Okay, so P tu kita terus tukarkan terus kepada Z. So, P tukar kepada perkadaran sampel ni tukar terus kepada Z. So, yang ni P perkadaran sampel dia ada 0.04125. Tolak dengan min dia adalah sama macam tadi 0.02. Sesihan piawai dia pun sama. Kita dah cari tadi 0.0007. Okey, yang ni tekan sahaja kalkulator. Yang ni bagi sisa yang atas dulu. Dapat jawapan baru bahagi dengan 0.07. So kat sini kamu akan dapat PZ lebih besar daripada 3.036. Okey. So dekat sini barulah kita akan lukis graf. Okey, so lukis graf. Kita nak tengok kawasan manalah untuk kita tengok dalam table. So yang ni positif, 3 ni positif. Positif belah kanan. So 3.036. Lebih besar dia ke kanan. So bila dapat graf macam ni, automatik boleh tengok direct terus dalam table. Okey, so bila kita boleh direct terus tengok table, kita tengok table kita. Okey. So dia nak 3 point. Okey, so kita tengok table. Okay. So dekat sini dia nak, so tengok 3.03. So 3.03 dekat sini, so dia akan bertumbung dekat sini. So dia adalah 0.00122. Lepas tu tolak dengan ralat dia 6. So 6 kat sini. So tengok bawah ni berapa? 2. So 2 tu maksudnya kat sini ada 5 kan. So 2 dekat belakang. Jadi kosong ni ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 titik kosong. Okey, so dia akan jadi 0.0002. So yang ni tolak bagi dapat jawapan 0.0012. So dapat dah jawapan untuk B. Okey. So yang ni soalan nombor 1 lah. A tadi dah dapat dan B pun dah dapat. So kita akan cuba buat soalan nombor 2. So basically langkah-langkah dia yang kamu kena tengok adalah bila baca soalan peratus-peratus tu lah. Peratus tu adalah P. Lepas tu kita kena tahu N. Okay, P, N. Okay, bila baca soalan dia akan ada P, dia akan ada N.
So lepas tu kita akan cari darab piawai. Dah dapat darab piawai baru kita selesaikan. So lepas tu kamu kena fahamlah ayat ni, kurang ni maksud dia apa, lebih daripada tu tanda dia apa. Okay, so kita tengok soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor 2, kita baca soalan. Sebuah syarikat telah mengeluarkan sejenis mentol lampu. Dikenal pasti 5%. Okey, so peratus ni adalah P. Okey. P tu adalah kebarangkalian dia lah. Kebarangkalian mentol rosak tu adalah 5%, dia cakap. So kalau rosak 5%, tak rosak tu 95 lah. Okey, so P tu juga dikenali sebagai min. Okey. So di mana nanti kita akan tukarlah dalam perpuluhan ni. So kebarangkalian dia tu adalah min. Okey. So kita dah ada maklumat. Okey. Langkah 1, maklumat. Okey, maklumat P sama dengan ataupun min tu adalah sama dengan P, yang mana P tu adalah 0.05. Okey, yang ni saya bahagi siap-siap. 5 bahagi 100 kamu akan dapat 0.05. Okey, so yang ni maklumat yang pertama. Okey, so hitung kebarangkalian daripada sampel bersaiz 400. So N adalah 400. Okey, so mentol yang dipilih secara rawat itu dengan perkadaran rosak sekurang-kurangnya. Okey, sekurang-kurangnya itu adalah apa tanda dia? Okey, so sebelum kita go to soalan dia, kita cari dulu ralat piawai dia dulu. Okey, ralat piawai ataupun sisihan piawai. Okey, sisihan piawai dia punya formula dia P 1 tolak P N. Okey, so P adalah 0.05. 1 tolak 0.05. N adalah 400. Okey, saya ni guna bantuan kalkulator. Kamu akan dapat 0.010897. Ya, bagi yang dah buat ni, saya bagi jawapan ABC supaya kamu boleh cek. Yang ni jawapan dia 0.849, B 0.5458, C 0.6346, D 0.3828. Okay, kalau kamu nak cuba buat sendiri, lepas tu nak cek jawapan, boleh. Ataupun kalau tengah-tengah buat start tu, boleh rujuk video ni semula. Okey, so baik yang tadi, langkah 2 kita dah cari sisihan piawai. Jawapan dia adalah 0.010897. So barulah kita selesaikan. Okey, so kita selesaikan soalan A. Okey, so A tu sekurang-kurangnya. Sekurang-kurang tu maksudnya dia lebih besar lah. Kenapa? Okey, jangan confuse pula kalau kurang tu kamu dah macam kurang tu maksud dia kecil. Tak boleh macam tu. Kurang tu maksudnya, kalau saya bagi contoh, nak lulus matematik ni sekurang-kurangnya mesti kena dapat markah 50 dan ke atas. So maksudnya sekurang-kurang ni adalah minimum lah. So yang kamu boleh dapat adalah nak lulus matematik tu kena dapat 50 dan ke atas. 50, 51, 52 sampailah 100. So baru lulus. So, maksudnya kamu kena dapat 5 lebih besar dari 50 ataupun 50 barulah lulus. So maksudnya dekat sini adalah P perkadaran sampel dia lebih besar dan sama dengan 4%. Okey. So maksudnya dia kata dekat sini perkadaran rosak itu sekurang-kurangnya adalah 4%. Maksudnya untuk yang rosak tu dia kata dekat situ itu kebarangkalian daripada sampel 400 tu mentol yang dipilih secara rawat. Okey, so mentol yang dipilih secara rawat itu dengan perkadaran rosak ialah sekurang-kurangnya. Maksudnya yang rosak itu adalah 4% dan ke atas. Okey, so kurang-kurang tu maksudnya lebih besar dan sama dengan. So peratus ni kita kena tukar kepada perpuluhan lah. So P perkadaran sampel. So yang ni bagi terus 4 bagi 100 kamu akan dapat 0.04. So dekat sini kita akan buat apa? Plus minus ralat perkadaran sampel. So tengok balik, kalau dia lebih besar apa? Lebih besar dan sama dengan. Lebih besar dan sama dengan. Lebih besar dan sama dengan apa? Okey, tolak. So yang ni lebih besar dan sama dengan, dia kena
tolak. Okey, so kita tolak lah. Okey, so tolak. So P, okay, so tolak 0.04 tolak dengan 1 bahagi dengan 2 darab N. 2 darab 400. Okey. So P, yang ni guna saja kalkulator. 1 bahagi 800. 0.04 tolak dengan angsa. Yang ni kamu akan dapat jawapan dia. Okay, so yang ni kamu akan dapat jawapan dia 0.03875. Okey, so bila dah sampai sini, kita akan buat apa? Kita akan tukarkan perkadaran kepada Z, taburan Z, piawai normal, di mana formulanya adalah perkadaran tolak min bahagi dengan sisihan piawai. Okey. So dekat sini perkadaran sampel ni kita terus tukar kepada Z. So yang ni kita tukar ikut formula yang ni lah. So perkadaran 0.03875 tolak dengan min 0.05 bahagi dengan sisihan piawai yang kita dah kira tadi 0.0108997. Okey. So yang ni pun sama, guna sahaja kalkulator. Kamu akan dapat PZ lebih besar dan sama dengan negatif 1.032. Okey. So dah sampai sini, kita akan buat apa? Kita akan lukis graf. Okey, step dia sama je. So kalau negatif, dia sebelah kiri lah. So negatif 1.032. So lebih besar daripada palang ni, lebih besar, maksudnya lorek sebelah kanan lah. Okey, so bila dia dapat graf macam tu, maksudnya dia akan melibatkan 1. So 1 tolak dengan yang kita tak nak ni lah, yang nak kita buang ni. PZ lebih besar daripada 1.032. So yang ni bahagian ni kita akan pantul. So bila pantul, dia akan jadi lebih besar. Dan yang ni negatif jadi positif. Okay. So 1 tolak yang ni, kita tengoklah dalam table 1.03. 1.03 1515 0.1515 tolak dengan ralat dia 2 5. So 0.0005. Okey. So yang ni sama juga guna saja kalkulator. Yang ni jangan lupa letak kurungan. Kalau tak letak kurungan, nanti jawapan kamu akan jadi salah. Sebab yang ni dia bagi jawapan 1 dulu. 1 tolak bagi jawapan yang ni. So 1 tolak dapat jawapan ni, kamu akan dapat 0.849 bagi soalan A. Okey. Soalan B pun sama. Kita akan tukar dulu. Step dia sama. So step dia, kita akan tukar peratus ni kepada perpuluhan. Lepas tu kita akan buat pembetulan keselanjaran dia ataupun plus minus dia ni, ralat dia ni. Lepas tu kita akan tukar P kepada Z. Lepas tu dah dapat Z, kita akan lukis graf lah. Nak tahu mana kawasan dia. Okey, so dapat jawapan. So kita cuba soalan B. Okey, soalan B dia kata selebih-lebihnya. Okey, selebih-lebih tu maksudnya dia maksimum lah. Okey, so maksudnya yang rosak tu selebih-lebihnya paling maksimum pun kena rosak 55% je, tak boleh lebih. Okey, so maksudnya dia adalah kurang. Okey, so kurang, dia kurang dan sama dengan, maksudnya dia boleh rosak selebih-lebihnya 5% saja. So maksudnya 5% yang ke bawah ni lah. Okey, jangan tertukar pula dengan yang ni. Mentang-mentang layak dia kurang, kamu letak dia lebih kecil. Yang ni mentang-mentang layak dia lebih, kamu letak besar. So kena faham maksud dia. So sekurang-kurangnya tu adalah lebih kecil dan sama dengan. Sekurang-kurangnya itu adalah lebih besar dan sama dengan. So yang ni sekurang-kurangnya lebih besar dan sama dengan. Selebih-lebihnya adalah lebih kecil dan sama dengan. So maksudnya the maksimum. Okey, so yang ni minimum, yang ni maksimum. Okey, so jadinya untuk B ni dia akan penyataan dia tu adalah P perkadaran sampel tu adalah selebih-lebihnya. So paling lebih pun lebih kecil dan sama dengan 5%. Okey. So kita akan dapat macam ni lah. Okey. So yang ni saya akan buat kat bawah dah. So untuk B.
so untuk B apa kita dapat tadi? P perkadaran sampel selebih-lebihnya 5%. So 5% tu kita akan tukar kepada perpuluhan lah. So 5 bagi 100 0.05. Okey, so kat sini kita akan buat apa? Kita akan buat plus. Okey, so kita akan buat plus minus ralat perkadaran sampel. So kalau dia lebih kecil dan sama dengan, tengok formula dia adalah kena tambah. Okey, so tambah. So P, so tambah 0.05 tambah dengan 1 bahagi 2 darab N. N tadi adalah berapa tadi? N tadi? N tadi adalah 400. So, N adalah 400. Okey. So P selesaikan guna saja kalkulator. Yang ni kamu akan dapat 0.05125. Okey, so dah sampai sini apa kita kena buat? Kita akan tukarlah. Kita akan tukar perkadaran sampel kepada Z, which is formula dia perkadaran sampel tolak dengan min bahagi dengan sisihan PRY. So P, so yang ni perkadaran sampel 0.05125. So tolak dengan min. Okay, so min dia samalah tadi 0.05. Okey. So sisihan PRY tadi yang kita cari sama juga yang tadi 0.0101897. Okey, so yang ni guna saja kalkulator. Kamu akan dapat jawapan dia 0.115. Okey, so dah sampai kini kita akan lukis graf lah. Kita nak tengok kawasan mana. Okey, so yang ni positif. Okey, so positif belah kanan lah 0.115. So dia lebih kecil. So lebih kecil maksudnya dia lorek belah kiri lah. Okey. So bila dapat graf macam ni maksudnya dia akan melibatkan 1. So 1 tolak dengan yang ni. Yang ni kita nak buang. Okey, so PZ lebih besar daripada 0.115 lah. Okey, so 1 tolak yang ni. So tengoklah dalam table 0.11 kamu akan dapat 0.4562. Dalat dia yang 5 ni kamu akan dapat 20. So 0.0020. So yang ni tolak sahaja guna kalkulator, kamu akan dapat 0.5458. So dapatlah untuk B. Okey, so untuk C ni lebih daripada. So kalau perkataan ni lebih daripada ni, direct saja lebih daripada tu maksudnya lebih besar lah. Lebih daripada tu maksudnya lebih besar. Kalau yang ni kurang daripada tu kurang lah, lebih kecil. Okey, so kalau yang ni direct saja. Okey. So untuk C dia kata lebih daripada 4.5%. Okay, so C adalah lebih daripada. So lebih daripada tu adalah lebih daripada. So lebih besar lah, lebih besar. Okey, so lebih besar dia akan jadi so barangkali P perkadaran sampel lebih daripada 4.5%. Okey. So 4.5% kita kena tukar dalam bentuk perpuluhan. So 4.5 bahagi 100 kamu akan dapat 0.45. Okey, so bila dah sampai sini kita akan buat plus minus ataupun pembetulan keselanjaran dia ataupun ralat perkadaran dia lah. Okey, so kalau dia lebih besar kita akan guna, tengok formula yang tadi tu yang ada 4 tu. Kalau lebih besar ni adalah dia kena tambah dengan 1 1/2n tu. Okey, so dekat sini so kita tambahlah. So P perkadaran sampel. Okey, so tambah 0.45 tambah dengan 1 2n 2 darab n dia tadi 400. So 2 darab 400. Okey, so sorry kat sini 0.045 kan. 4.5 bahagi 100 0.045 So kat sini pun sama. So kat sini 0.045.
So, guna kalkulator 0.045 tambah dengan 1 per 2 darab 400, 800. So, kamu akan dapat lebih besar daripada 0.04625. So, bila dah sampai sini, apa kita buat? Kita akan tukar perkadaran kepada normal piawai Z, iaitu formula dia perkadaran tolak dengan mi bahagi dengan sisihan piawai. Okey. So, P. Okey, so kat sini kita terus tukarlah. P tukar kepada Z. So, lebih besar. Yang ni P ni perkadaran dia adalah 0.04625. Tolak dengan min dia sama 0.05. Dengan sisihan piawai tadi kita dah cari 0.010897. Okey. So kat sini pun dia banyak guna kalkulator lah kat sini ni. So kalau hati-hati tekan kalkulator tu, salah tekan satu nombor habis semua salah. So tekan, so banyak kena berhati-hati dalam pengiraan lah. Okay, konsep dia adalah sama je. Okey. So yang ni guna kalkulator kamu akan dapat negatif 0.344. Okey, so dah dapat sini, apa kita akan buat? Kita akan lukis graf untuk kita tengok kawasan dia lah. Okay, so kosong kat tengah ni, yang ni negatif sebelah kiri lah. So kita buat palang sebelah kiri 0.344. So yang ni lebih besar daripada palang tu ke kanan lah. Okay, so bila kita dapat macam ni, kita akan melibatkan 1 kan. So 1 tolak dengan kawasan yang kita tak nak ni lah. So 1 tolak dengan P, Z lebih besar. Yang ni kita akan bantu dia akan jadi positif lah, 0.344. So 1 tolak yang ni kita tengok dalam table lah, 0.34. So 0.34. So dia akan bertemu dekat 0.3669 minus dengan ralat dia 4. Minus 4 berapa? 4, 15 tu maksudnya 0.0015. Okey. So ini tolak saja, kamu akan dapat 0.6346. Okey, so dapatlah C. Okey, so D pula. Okey, so D. Okay, so D ayat dia kata kurang daripada. So kurang daripada tu maksudnya kurang lah. So perkataan ni direct saja, kurang. So lebih kecil. So dia akan jadi P perkadaran sampel kurang daripada 4.8%. So yang ni kita tukarlah kepada perpuluhan. So 48 bagi 100 kamu akan dapat 0.048. So sampai sini kita kena buat apa? Start yang tadi sama je, plus minus dia punya ralat perkadaran tu lah. So kalau yang ni lebih kecil kita kena buat apa? So kalau lebih kecil tengok dia punya formula, kena tolak dengan 1/2n. Okay, so kita tolak lah. So P. Okay, so tolak A dekat sini kan. So 0.048 tolak dengan 1, 2 darab perkadaran dia. N tadi 400. So darab 400. Okay, so P. Yang ni guna saja kalkulator, 0.048 tolak dengan 1/800. Kat sini kamu akan dapat 0.04675. Okay, so dah sampai sini, apa kita buat? Dah sampai sini kita akan tukar kepada Z, normal piawai Z, iaitu perkadaran tolak dengan min bahagi dengan sisihan piawai. Okey, so P. Okey, kat sini tukar terus Z. Okey, so kat sini tukar terus Z. P tu tukar kepada Z terus. So yang ni P dia adalah 0.04675. Tolak dengan min dia samalah 0.05. Sama juga dengan sisihan piawai dia, sama 0.010897. So yang ni guna kalkulator kamu akan dapat PZ lebih kecil daripada negatif 0.298. Okay, so bila kita dapat sini, kita akan lukis graf. Kita tahu kawasan dia. So negatif kita buat palang sebelah kiri. So negatif 0.298. So dia lebih kecil korek belah kiri lah. Okey. So bila dapat graf macam ni, maksudnya kita boleh pantul. So bila kita pantul, dia akan dapat lebih besar, lebih kecil ni akan jadi lebih besar, negatif ni akan jadi positif.
Okey, so bila dah sampai gitu, kita boleh bantu, kita boleh tengoklah dalam table ni untuk 0.29. 0.29. Okey, duduk dekat kat sini. So kamu akan dapat 0.3859. Tolak dengan dia punya ralat 8. 8 adalah 31. 31 tu maksudnya 0.0031. Okey, yang ni tolak saja, kamu dapat 0.38. 3828. Okey, selesai untuk soalan nombor 2. Ada 4 soalan dekat sini. Okey, so kita pergi pula kepada soalan nombor 3. 3 ada 2 soalan. Okey. So bila baca soalan, okey, kita tulis dekat sini terus. Langkah 1, kita nak apa? Kita nak maklumat. Okey, so kalau kamu dah buat, cuba cek jawapan. A ni kamu akan dapat 0.9722. B kamu akan dapat 0.1513. Ini jawapan akhir dia. Okey, so langkah 1 kita cari maklumat dia. Maklumat apa mesti kita nak? Kita nak P tu. Kalau soalan ni peratus-peratus dia ni. Okey. So diketahui pemboleh ubah rawat X mempunyai taburan binomial dengan kebarangkalian kejayaan. So kebarangkalian yang ni dia tak bagi dalam peratus, dia bagi ni terus, ni maksudnya dia dah tukar teruslah pada perpuluhan. Kalau peratus ni maksudnya yang ni 4% lah. Okey, so sama. So yang ni adalah P dia tu adalah 0.04, yang mana min tu sama dengan P, yang mana P tu adalah 0.04 lah. So N kita tahu dia adalah kat sini berdasarkan pemerhatian daripada 300 sampel. So N sama dengan 300. So kita dah dapat P dengan N. Okay, yang tu yang pertama. Langkah 2 kita akan cari sisihan piawai ataupun ralat piawai dia. Sisihan piawai. Okey. So formula dia adalah sisihan piawai P 1 tolak P bahagi dengan N. Okay, P tadi tu adalah samalah dengan min 0.04. 1 tolak 0.04 bahagi dengan N dia 300. Okey. So yang ni tekan kalkulator dan punca kuasakan dia 0.0113137 jawapan dia. Okey. Selepas tu langkah 3 kita selesaikan. Okey, kita selesaikan untuk soalan A. Okey. Soalan A ayat dia tadi sama. Okey. Dia kata sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya maksudnya dia adalah lebih besar dan sama dengan. So maksudnya dia adalah minimum lah. So minimum ni 2. So maksudnya dia boleh tinggi lagi 2%, 3%, 4%, 5%. Okey. So maksudnya yang ni adalah lebih besar dan sama dengan. So kat sini hitung kebarangkalian bahawa perkadaran sampel sekurang-kurangnya. Okey, sekurang-kurangnya. Maksudnya sekurang-kurangnya paling minimumnya 2%. So kalau lebih tak apalah. Okey. So jadi P perkadaran sampel lebih besar dan sama dengan 2%. So yang ni tukar kepada perpuluhan lah. So P 2 bagi 100 kamu akan dapat 0.02. So dekat sini kita akan buat plus minus ralat perkadaran tu ataupun perbetulan keselanjaran. Okey, so kalau dia lebih besar apa? Okay, kalau lebih besar dia akan kena tolak 1/2 N. Okey. So yang ni P perkadaran sampel 0.02 tolak dengan 1, 2 darab N dia 300. Okey. So yang ni selesaikan menggunakan kalkulator sahaja, kamu akan dapat 0.0183. Okey, kalau dapat nombor perpuluhan panjang tu ambil 4 berangka ke belakang saja. Itu pun dah cukup dah. Kalau nak ambil lagi panjang pun boleh, tak ada masalah. Okey. So yang ni saya ambil 0.01833. Okey. So bila dah sampai sini kita akan tukarlah
Perkadaran tu tukar kepada nombor piawai Z, yang mana perkadaran tolak dengan min bahagi dengan sisihan piawai. Okey. So P, okey. So yang ni P perkadaran dia 0.18 0.01833 tolak dengan min dia tadi berapa? Min dia tadi 0.04 kan, 0.04 dengan sisihan piawai yang kita dah cari tadi ni 0.0113137. Okey. So yang ni kita tukar terus. So tukar terus P ni tukar terus kepada Z. So yang ni guna saja kalkulator bagi dapat jawapan negatif 1.915. So dah sampai sini kita lukis graf lah. Nak tahu kawasan mana. Kosong dekat tengah. So negatif sebelah kiri lah. Negatif 1.915. So yang ni lebih besar maksudnya dari palang kita kena lorek sebelah kanan. So bila dapat graf macam tu, kita akan melibatkan 1 tolak dengan kawasan yang tak lorek ni, kita tak nak ni. 1 tolak PZ lebih besar daripada negatif ni, bila kita pantau dia akan jadi positif lah, 1.915. So 1 tolak, so yang ni kita baca dalam table lah. Okey, baca dalam table 1.91. Okey, so kamu dapat 0.0281. Lepas tu ralat dia 5. So 5. Okey, so 5 ni berapa 5? 5 dia pergi jatuh dekat 3 kan. So 3 tu maksudnya 0.0003. So yang ni bukan sahaja kalkulator, kamu akan dapat 0.9722. So dapat untuk A. Okey, B kurang daripada, kurang pun direct juga, kurang daripada maksudnya kurang. Okey, yang ni tak termasuk lah sebab dia tak ada perkataan contoh macam atau. Kalau dia kata kurang dan atau barulah lebih kecil dan sama dengan. Okey, yang ni kurang daripada, so maksudnya lebih kecil saja. So dia akan jadi kebarangkalian perkadaran kurang daripada 3%. Okey. So yang ni sama juga, kita kena tukar kepada perpuluhan lah. So 3 bagi 100 kamu dapat 0.03. Okey. So yang ni latihan ni kalau kamu buat, kamu akan dah terbiasa step. Lepas step ni nak buat apa, lepas step tu nak buat apa. Lepas tu kena banyak buat latihan. Okey, so sampai sini kita akan okey, so yang ni kita akan buat dia punya plus minus ralat dia lah. So plus minus ralat perkadaran sampel. Okey, so kalau lebih kecil, kita tengok balik formula, lebih kecil kita kena tolak dengan 1/2n. Okey. So P, okey, so P perkadaran sampel lebih kecil 0.03 tolak dengan 1/2 darab n sama n dia 300. Okey. So P perkadaran sampel lebih kecil, yang ni guna saja kalkulator, kamu akan dapat 0.02833. Okey, so bila dah sampai sini apa kita buat? Kita tukar perkadaran tu kepada nombor piawai Z, di mana formula dia perkadaran tolak min bahagi dengan sisihan piawai. Okey. So yang ni P kita tukar terus kepada Z. Okey, yang ni formula dia perkadaran iaitu 0.02833 tolak dengan min dia. Min dia tadi berapa? 0.04. So tolak dengan sisihan piawai yang kita dah cari tadi dekat langkah 2, 0.01131337. Okey, so yang ni menggunakan kalkulator juga kamu akan dapat PZ lebih kecil daripada negatif 1.031. So sampai sini apa kita buat? Kita lukis graf. Okey, tak lukis pun tak apa, tapi lukis ni lebih baiklah untuk mengelakkan kecuaian kita.
nak tengok kawasan-kawasan mana tu. Okey, so yang ni negatif, kita buat palang sebelah kiri. So negatif 1.031. So daripada palang tu dia lebih kecil, maksudnya lorek sebelah kiri. So bila dapat macam ni, maksudnya kita boleh pantul. So bila kita pantul, Z ni lebih kecil jadi lebih besar, negatif jadi positif. Okay, so kita boleh tengok dalam table 1.03, 1.0 kat sini, 3 dekat sini. So dia bertembung dekat 0.1515, and then tolak dengan 1, ralat piawai dia ni adalah 2 tu maksudnya 0.0002. And then tolak dengan kalkulator yang ni 0.1513. Final answer untuk P. So dapatlah untuk 3A dan 3B. Step yang sama, cuma berbeza soalan saja. So kamu kalau dah buat soalan 1, 2 tu, soalan 3 ni mungkin dah terbiasa sikit. Kamu dah boleh agak lah daripada step daripada langkah pertama. Daripada langkah pertama buat apa, daripada langkah kedua, lepas langkah kedua selesaikan lah. Nak selesaikan tu kita kena buat ralat dulu. Lepas ralat kita akan tukar kepada Z. Lepas tu kita akan lapis graf. Lepas tu balik kita boleh tengok table. Okay. So soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4, dia tak ada anak-anak dia. So dia ada satu soalan saja. So kita buat tukar. So jawapan dia, kalau siapa yang dah buat, jawapan dia adalah 0.8199. Okey. Okey, so dekat sini kita tengoklah langkah 1, kita cari dulu maklumat dia. So maklumat kita baca dulu soalan dah. Di sebuah Universiti Malaysia, 40% pelajar menerima beasiswa. So P adalah 40%, yang mana kita tukar kepada perpuluhan, dia akan dapat 0.4. Okay, so min dia adalah sama dengan P. So P tadi 0.4. Lepas tu, apakah kebarangkalian sekurang-kurangnya 55 pelajar daripada 150? So N dia ni 55 ke 150? Okey, so kita tengok apakah kebarangkalian sekurang-kurangnya 5. So sekurang-kurangnya 5 tu maksudnya dia nak soalan. Ni soalan dia, apakah kebarangkalian sekurang-kurangnya 5. So maksudnya apakah kebarangkalian 55, sekurang-kurangnya 55 orang ni dapat beasiswa daripada sampel dia 150. So maksudnya N ni adalah 150. Okey, so langkah 2, kita cari ralat ataupun sisihan piawai. So formula dia samalah, P 1 tolak P bahagi dengan N, punca kuasa. So P adalah 0.4, 1 tolak 0.4 bahagi dengan N. N dia tadi 150. Okay, so yang ni guna saja kalkulator, kamu akan dapat 0.04. Okay. Okay, so langkah 1 dengan langkah 1 dengan langkah 4 kita dah selesaikan. So langkah 3 adalah kita nak selesaikan kehendak soalan dia. So selesaikan. Dia nak apa? Dia kata apakah kebarangkalian sekurang-kurangnya 55 pelajar daripada 150. So yang ni kena faham ayat dia ni. So 55 daripada. Okey, so maksudnya 55 daripada 150, bukan 55. So kalau nanti kita nak buat yang ni, dia akan jadi macam ni lah. So P perkadaran sampel, sekurang-kurangnya apa? Sekurang-kurangnya adalah lebih besar dan sama dengan. So lebih besar dan sama dengan 55, bukan 55 per 150. Sebab dia kata 55 pelajar daripada 150. Okey. So yang ni dia akan jadi P perkadaran sampel lebih besar. Yang ni 55 bagi 150, kamu akan dapat 0.3667. Okey. So dah sampai sini, apa kita buat? Kita akan buat ralat perkadaran sampel tu lah, plus minus perkadaran sampel tu. Okey, so yang ni lebih besar dan sama dengan apa? Lebih besar dan sama dengan, kita tolak 1/2 N. Okey. So yang ni kita tolak lah. So P perkadaran sampel lebih besar 0.3667 tolak dengan 1 bahagi 2 darab N dia 150.
Okey, so P perkadaran sampel. Yang ni guna saja kalkulator, kamu akan dapat 0.3634. Okey, so 0.3634. So kat sini apa kita buat? Kita akan tukarlah perkadaran sampel kepada Z. Yang mana formula dia adalah perkadaran tolak min bahagi dengan sisihan piawai. Okey. So, kita tukar teruslah. So, P perkadaran tukar kepada Z. So, lebih besar. Yang ni P adalah 0.3634 tolak dengan min dia 0.04. 0.4 je kan. 0.4. Min dia 0.4. Sisihan piawai dia yang kita dah kira tadi 0.04. So yang ni kira dah dengan kalkulator, kamu akan dapat negatif 0.915. Okey, so 0.915. Step ni kita akan lukis graf lah, kita nak tahu dia punya kawasan dia. So negatif palang sebelah kiri lah. So negatif 0.915 lebih besar. So daripada palang tu lebih besar lorek sebelah kanan. Okay, so bila dapat graf macam ni, maksudnya kita akan melibatkan 1. So 1 tolak dengan yang kita nak buang ni apa? So yang ni kita boleh pantul lah. So dia akan jadi positif. So jadi positif 0.915. So yang ni kita tengoklah tabel 0. Alright, so kita tengok dekat sini 0.91. 0.91 adalah di sini. So 0.1814 tolak dengan 5. Tolak dengan 5 adalah di 13. 13 so maksudnya 0.0013. Okay, so yang ni tekan saja kalkulator, kamu akan dapat 0.8119. Okay, so dapatlah jawapan untuk nombor 4. Okay, so last sekali. Saya sangat-sangat yakin kalau kamu dah buat 1, 2, 3 ni, yang soalan nombor 5 ni, maksudnya kamu dah boleh faham lah step apa dia punya turutan dia tu, apa yang nak dicari first, second, third sampai dah dapat jawapan dia. Okey, so bila dapat soalan, first kita akan buat maklumat dia lah, cari maklumat dia. Maklumat apa yang kita kena cari? P dengan N. So di dalam sebuah kilang penyapu didapati 10% penyapu dikeluarkan rosak. So yang ni confirm dia adalah P. So P adalah 10%, di mana 10 bagi 100 tu adalah 0.1. So min dia adalah P. So P tadi 0.1 sama lah. So N kita cari N dia pula. Jika satu sampel rawak 100 penyapu diambil, hitungkan kebarangkalian selebih-lebihnya. So N dia adalah 100. So kita dah cari P dengan N. Langkah 2 kita akan cari ralat piawai. Okey, so bila kita cari ralat piawai, formula dia P1 tolak P bahagi dengan N. Okay. So P 0.1, 1 tolak 0.1 bahagi dengan 100. Okey. So yang ni guna sahaja kalkulator, kamu akan dapat 0.03. Okey. So langkah 3 adalah kita selesaikan apa yang dia nak mengikut kehendak soalan. Okay, dia kata selebih-lebihnya. Okey, selebih-lebihnya. Okey, fahamkan ayat ni ya. Jika satu sampel rawak 100 penyapu diambil. So sampel dia adalah 100. Hitungkan kebarangkalian bahawa selebih-lebihnya 9 penyapu rosak. So yang ni dia bukan bagi dalam peratus. Bila bukan, maksudnya bila dia bukan bagi dalam peratus, maksudnya 9 daripada 100 lah, macam soalan nombor 4 tadi. Soalan nombor 4 tadi yang ni dia tak bagi dalam peratus kan, soalan dia mesti kena dalam peratus ataupun perpuluhan. So yang ni 55. So 55 ni maksudnya 55 daripada 150. So maksudnya kita kena bahagilah. So kita akan dapat 0.3667. So sama juga dengan yang ni. So yang ni dia kata selebih-lebihnya 9 penyapu rosak. So 9 ni bukan daripada
perpuluhan ataupun peratus lah. So yang ni maksudnya 9 daripada 100. Okay, so maksudnya dekat sini P perkadaran sampel dia tu selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya maksudnya dikurang lah. So maksimum dia boleh 9 saja. So kalau lebih 9 tu tak boleh. So maksudnya dia boleh ke bawah je lah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so selebih-lebihnya. So dekat sini dia adalah 9 daripada 100 lah. So P 9 bahagi 100 kamu akan dapat 0.09. So kat sini apa kita akan buat? Kita akan buat tambah plus minus dia punya ralat perkadaran sampel. So kat sini adalah P perkadaran sampel. Okey, so kita tengoklah kalau dia lebih kecil dan sama dengan tolak ke tambah. Kena tambah kan. So tambah 1/2 N. So kita tambahlah. Okey. So kita tambah kat sini akan dapat 0.09 tambah 1/2 darab N dia 100. Okey. So P perkadaran sampel dia yang ni guna saja kalkulator, kamu akan dapat 0.095. Okey. So selepas tu apa kita akan buat sampai sini? Kita akan tukar perkadaran, tukar kepada nombor piawai Z, di mana perkadaran tolak min bahagi dengan sisihan P piawai. So P perkadaran sampel, so perkadaran sampel ni adalah kosong. Okey, yang ni kita tukar terus kepada Z. Okey, so 0.095 tolak dengan min dia tadi 0.1. Bahagi dengan ralat piawai dia adalah yang kita kira tadi ni 0.03. So yang ni tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif 0.167. So dah sampai sini apa kita buat? Kita lukis graf. So lukis graf yang ni negatif, maksudnya sebelah kiri lah negatif 0.167. Lebih kecil lorek sebelah kiri. So bila dapat graf macam ni, maksudnya kita boleh pantul lah. So yang ni luas dia sama sebelah kanan bila kita pantul. So dia akan jadi PZ lebih besar, pantul dia akan jadi positif 0.1667. Okay. So yang ni direct lah tengok table. Okay. So tabelnya dekat sini 0.167, 0.16, 0.16. Okay. So 0.4364. Lepas tu ralat dia 7. Kita pergilah dekat bahagian tolak ni 7. Dia adalah 28. 28 tu maksudnya 0.0028. So yang ni tolak, kamu akan dapat 0.43. Kamu akan dapat 4336. Okey, so selesai untuk soalan nombor 5. Okey. So yang ni kamu buatlah untuk latihan perkadaran sampel. Okey, so saya sangat-sangat percaya kalau kamu buat latihan ni, kamu akan mahir sikit lah. Sebab dia step dia sama, cuma berubah soalan saja. Dan perkataan yang kamu kena faham tu adalah yang inilah yang lebih daripada, sekurang-kurangnya, selebih-lebihnya, apa maksud dia kalau yang tu. Okey. So yang ni bila kita buat latihan, kita akan lebih mahir lah. Sebab tu sangat-sangat perlu buat latihan. Okey. So ayat-ayat ni lah sekurang-kurangnya tu apa, selebih-lebihnya tu apa, lebih daripada tu apa, kurang daripada tu tanda dia apa. Okey. So video ni hampir sejam juga untuk latihan ni. Okay. So kamu boleh tengok, ataupun kalau kamu boleh buat dulu, dah buat, lepas tu kalau rasa stuck boleh tengok video ni. Okay. So selamat menonton dan terima kasih.